Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru ni jadi viral isu Johan Raja Lawak yang memberikan satu kenyataan yang cukup menarik, yang mana Johan ada sebut di dalam video berkenaan, yang mana video itu adalah satu program react yang saya juga ada pada waktu berkenaan. Johan kata kalau hanya ada dua pilihan, seorang wanita tak bertudung tapi solat dan seorang lagi bertudung tapi tak solat, maka saya akan pilih yang tak bertudung tapi solat. Kita tengok apa yang Johan sebut dalam video yang penuh. Sebab apa ini saya nak bagi tahu, kita manusia hanya encourage, hanya memberi rangsangan. Hidayah itu milik Allah. Milik Allah. Sebab itu saya minta maaf cakaplah, saya ni selalu dapat komen. Engkau tahu agama ni, bini kau tak bertudung. Minta maaf sayang. Tapi awak kena ingat, bini saya dah cakap dengan bini, kalau saya cakap dengan bini saya, sayang, comel awak pakai tudung. Kalau dia tak nak pakai tudung, awak nak pukul dia ke? Awak nak kurung dia ke? Tak nak bagi keluar rumah? Kita sebagai suami encourage isteri. Sebab itu hidayah itu saya ulang milik Allah. Saya tak ada hidayah, saya bukan syekh, saya bukan habib. Jangan malu dan jangan segan kalau kepada selebriti yang termasuk bini saya yang tidak bertudung. Saya satu je saya nak bagi tahu. Jangan menghukum dan menghukum orang-orang yang mungkin lain daripada kita atau tidak mengikut kita. Kita hanya beri satu mereka jalan dan pilihan dekat diorang. Ingat, wanita-wanita, saya selalu cakap dekat bini saya, tak bertudung belum tentu tak solat. Yang bertudung belum tentu solat. Dan yang solat belum tentu dia faham apa dia solat. Apatah lagi orang yang bertudung yang tak solat. Minta maaf sikit lagi. Kalau saya jangan tutup mic. Depa kacau. Kalau saya, ini untuk perempuan lah sorry saya ke sini sikit. Kalau saya diberi pilihan antara dua pilihan ni je ada. Perempuan yang tak bertudung tapi solat, tetap dengan perempuan yang bertudung tapi tak solat. Dua pilihan ni, saya tak ada pilihan lain. Saya pilih perempuan yang tidak bertudung tapi solat. Kenapa? Sebab sekurang-kurangnya bila dia solat, dia ada tempat untuk dia mengadu. Dia ada tempat untuk dia bergantung. Daripada perempuan yang bertudung tetapi tiada tempat untuk dia bergantung. Sebab saya percaya satu hari nanti apabila dia mengadu dan ada tempat bergantung, sebab hidayah itu milik Allah, bukan milik suami dia. Okey, kita dah tonton video berkenaan dan ramai orang telah memberikan kritikan terhadap video tu. Mereka sebut dengan pelbagai kenyataan yang pelik-pelik. Mereka mengatakan bahawa seolah-olah Johan telah merendah-rendahkan orang yang bertudung. Tetapi peliknya, apa yang disebutkan oleh Johan ni adalah benda yang sebiji yang disebutkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Antaranya adalah Ustaz Azhar Idrus. Kita tengok apa yang Ustaz Azhar sebut. Hukum perempuan tak tutup aurat, tapi solat 5 waktu tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Dia tidak tinggal solat, maka dia ada nama Islam. Tapi kalau tinggal solat, tak ada satu rukun, tak ada lah nama Islam. Faham? Macam orang sembahyang ada 13 rukun, dia tinggal rokok saja. Sujud buat belaka. Baca Fatihah sedap macam Syekh Sudai. Sujudnya lama, seminggu lebih sekali sujud. Tapi rokok tak ada. Tak jadi. Tidak dinamakan semayang. Maka 5 rukun, tak ada satu rukun semayang, tidak bernama Islam. Dah tu tak tutup aurat, maka tak tutup aurat dikira dia berdosa kepada Allah. Tapi dia panggil orang ni masih menjaga Islam dia dari tercabut. Kerana orang yang tinggal semayang sudah tercabut Islam dia, melayang-layang. Maknanya perempuan yang tak pakai tudung tapi semayang lebih baik daripada yang pakai tudung tapi tak semayang. Kerana semayang awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu fil qabri as-salah. Awal-awal yang akan dibicara, ditanya dalam kubur bila mayat masuk dalam alam barzakh ialah semayang. Wa in saluhat, jika molek semayangnya, saluha sairu amali, maka baru molek dikira amalan yang lain. Faham? Jadi yang masih belum bertudung tu nak pasang niat insya-Allah untuk bertudung. Tudung sikit lebih baik daripada dok tudung langsung. Tudung bawah baik daripada pakai hak cotek atas ni saja. Tudung setengah meter Aryani baik daripada hak pakai lilit kot tekok saja. Lepas tu kita jangan keras.
Yang tidak bertudung, rambutnya dai lagi pula, pulak ketak, tapi akidahnya masih dijaga, lebih baik daripada yang sudah tergadai akidah. Faham? Soalan seterusnya. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Apa yang Ustaz Azhar sebut tadi dah padu dah. Sahabat-sahabat, kita ni dalam kehidupan kita diuji dengan keadaan yang pelbagai. Apatah lagi dalam isu kekeluargaan. Ada orang yang diberikan pilihan. Sama ada dia kena pilih di antara perempuan yang pakai tudung tapi tak solat, dan ada orang yang tidak pakai tudung tetapi dia solat. Awak jangan samakan dengan keadaan awak. Yang mana mungkin dalam keadaan awak ni dia tak perlu memilih kedua-duanya. Sebab tu saya tak setuju dengan kenyataan Pius Said yang kata bila ada pilihan di antara orang yang bertudung tetapi tidak solat dan orang yang solat tetapi tidak bertudung, lalu tidak pilih kedua-duanya, mungkin ia tidak praktikal kepada awak, lalu awak kata oh tak payah pilih kepada kedua-duanya, tetapi ia praktikal pada orang lain. Ada orang yang perlu memilih di antara keadaan kedua-dua ni, yang mana kita perlu pilih. Maka pastinya kita diajar oleh ustaz-ustaz kita, diajar oleh ulama-ulama kita untuk mendahulukan perkara yang disebut sebagai usul, iaitu berkaitan tentang solat. Solat adalah perkara usul, sehingga sebahagian para ulama menyatakan meninggalkan solat boleh menyebabkan keluar daripada agama, tetapi tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama mengatakan bahawa tidak bertudung menyebabkan dia keluar daripada agama. Ya, meninggalkan solat adalah dosa besar, tidak bertudung juga termasuk dalam dosa besar, tetapi timbangan kedua-dua itu tidaklah sama. Oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh Johan tadi tidak menjadi masalah pun dalam bab ni. Dia yang menjadi masalah kepada orang yang sakit hati apabila Johan berada di perkampungan sunnah sebelum ini. Boleh jadi mereka tidak menyangka Johan akan hadir dalam perkampungan sunnah. Mereka mahu untuk Johan berada dalam program-program mereka, tetapi itu tidak berlaku. Lalu mereka menggunakan pelbagai cara, walaupun pada perkara kebenaran mereka tetap mahu untuk menutup mata di dalam hal ini. Sahabat-sahabat, kita semua bersepakat bahawa memakai tudung adalah wajib. Majoriti ulama menyatakan bahawa memakai tudung adalah satu kewajipan. Walaupun memang ada sebahagian para ulama seperti Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan bahawa tudung itu tidak wajib. Bahkan itulah pandangan yang disebutkan oleh Syekh Quraisy Shihab di Indonesia, bahawa tudung itu tidak wajib. Kita menyatakan bahawa pendapat itu sangat lemah sehingga ia dikategorikan dalam pandangan yang syaz, pandangan yang sangat-sangat meragukan. Pun begitu, kita sentiasa tidak keras dalam isu ni, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Azhar. Dalam isu bertudung ni kita jangan terlalu keras, kerana ia tidak melibatkan perkara yang usul dalam agama, ia melibatkan perkara yang furuk di dalam agama. Dulu mak-mak kita pun ramai daripada kalangan mereka yang tidak memakai tudung. Kumpulan Al-Jawahir yang duk menyanyi Al-Quran huwa kitabu kalamullah, yang tu mereka menyanyi dalam hal tu, menasyid dalam hal tu, tetapi mereka masih lagi tidak bertudung secara lengkap. Paling-paling tinggi pun meletakkan selendang di atas kepala, rambut masih lagi flower horn. Dan ramai daripada kalangan mereka itu yang masih hidup hari ini, yang daripada generasi-generasi berkenaan masih tidak memakai tudung. Bahkan sebahagian besar daripada isteri-isteri ketua-ketua agama di negara Malaysia tidak bertudung, dan itu tidaklah menandakan mereka sebagai dayus kerana membiarkan isteri mereka tidak bertudung. Dan kita tidak juga boleh judge bahawa orang yang tidak bertudung, perempuan yang tidak bertudung, masalahlah kepada suaminya kerana suaminya tidak paksa. Saya sangat tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Johan dalam video yang kita tengok sebentar tadi. Kalau isteri dia tak pakai tudung, kamu nak buat apa? Kita dah bagi nasihat kepada dia, tiba-tiba dia tak pakai tudung, kita nak buat apa? Adakah kita nak berikan kekerasan kepada isteri kita? Adakah kita nak kurung isteri kita? Adakah kita nak penjarakan isteri kita dekat dalam rumah? Adakah itu cara yang diajarkan oleh agama apabila orang yang tidak bertudung? Tidak. Tidak ada seorang pun ustaz-ustaz kita yang menyebutkan tentang hal berkenaan. Oleh sebab itu, banyak kelunakan kita terhadap isu seperti ini. Apatah lagi, semalam saya membaca satu kenyataan daripada Dr. Rozaimi berkaitan tentang isu Johan dan isterinya Ozlin. Dr. Rozaimi sebut, semalam saya menghubungi sahabat saya Johan, bertanya berkenaan dengan isu viral yang melibatkan beliau. Beliau dengan jelas beritahu bahawa beliau tidak pernah sekalipun menganggap tidak memakai tudung bagi perempuan itu tidak berdosa. Bahkan beliau sentiasa menggalakkan isterinya untuk menutup aurat. Saya ingat lagi ketika berjumpa dengan beliau dan isterinya menyebut di depan saya, "Doktor, doakan saya kuat untuk memakai tudung. Saya nak sangat pakai. Saya doa supaya saya dapat pergi haji dan balik itu saya akan bertudung, insya-Allah."
Namun kecaman ustaz-ustaz terhadap Johan bagi saya adalah kerana mereka tidak faham maksud sebenar Johan. Maksud Johan ialah solat itu adalah perkara terbesar dalam agama selepas syahadah, dan ia perlu dijaga walau siapa pun kita. Kepada sahabatku Johan, harap bersabar dan kita terus usaha menjadi baik dan lebih baik. Dr. Zamir Ramli. Wallahu ta'ala alam. Saya berharap anda dapat mengambil manfaat daripada video reaction kita pada hari ini. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.